أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين وجميع أولياء الصالحين شوء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وإلنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan bilan, ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya muslimin musliman yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia-Nya Allah memberikan kepada kita banyak nikmat.
Dan di antara tanda ataupun cara untuk kita lebih bersyukur pada Allah ialah antaranya kita membuat perbandingan. Antaranya perbandingan antara orang yang susah dengan orang yang senang. Orang yang dimurahkan rezeki dengan orang yang tertahan rezekinya. Orang yang dapat hidayah dengan orang yang terhalang daripada dapat hidayah. Itu antara cara kita nak lebih bersyukur dengan nikmat Allah. Yang dekat dengan kita, alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah memberi kesempatan kepada kita lagi untuk berada dalam masjid, untuk solat berjemaah. Dan ini salah satu daripada nikmat Allah. Berbanding dengan rakan-rakan kita yang PKPD, makin hari kita nampak bertambah bilangan dan juga klusternya. Kalau nak dibuat perbandingan, alhamdulillah, Allah beri nikmat bagi kita dapat datang lagi. Ada orang yang boleh datang macam mula-mula dulu, 6 orang je boleh datang masjid. Lebih dari itu tak boleh datang. Jadi dengan kesempatan yang Allah bagi nikmat pada kita ini, saya suruh pada diri saya dan tuan-tuan, ambillah peluang. Sebelum Allah tarik nikmat, bukan untuk PKPD, bahkan untuk selama-lamanya. Yang peluang itu dah tak ada lagi. Sebagaimana ni, alhamdulillah, kalau PKPD insya-Allah ada lagi. Tapi kalau Allah tarik semua peluang yang Allah berikan itu, Allah tarik nyawa, pasti tak dapat peluang untuk beribadat lagi, untuk buat kebaikan. Dalam masa yang sama, kita bersyukur dengan nikmat Allah, tidak lupa untuk kita mendoakan saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah seluruh dunia. Dan hari ini diwartakan seluruh dunia selama tak silap saya 38 juta yang terkena virus COVID-19 ini. Ya. Di Amerika saja 7 juta lebih. Ya. Dia kita menyatakan kepada mereka yang beriman kepada Allah, dan mudah-mudahan mereka yang dekat dengan agama Allah, lembut hatinya dengan Islam. Islam mengajar kepada kita menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semuanya datang daripada Allah dan semuanya akan kembali pada Allah. Sebaliknya begitu juga yang kitab Imam Nawawi yang insya-Allah kita akan jumpa dalam bab sebut alhamdulillah. Imam Nawawi mengatakan boleh, bahkan sunat kita mengucapkan alhamdulillah kepada mereka yang ditimpa bala, kematian, kerosakan dan sebagainya. Bagi mereka yang terang-terangan memusuhi Islam, ya, orang kafir yang memerangi Islam, yang memusuhi orang Islam, bila mereka ditimpa musibah, disebut dengan alhamdulillah. Dan perkataan alhamdulillah ini jugalah yang di antaranya makam yang disebut makam yang tinggi antara orang yang mula-mula terawal dimasukkan dalam syurga Allah ialah apabila diuji oleh Allah, mereka boleh menyebut alhamdulillah. Kenapa? Mungkin ucapan alhamdulillah itu boleh membawa kepada fitnah pula, ya. Bila kita mendengar contoh ada orang meninggal, ya, kita sebut alhamdulillah, ya. Mungkin orang sekeliling kata apa, ya, dia kata apa, suka benar katanya orang tu meninggal. Itu mungkin yang mungkin tak berapa faham, ya. Sedangkan itu disebut antara makam yang tinggi, ya, yang antaranya pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Saya nak mengambil kata-kata Ibn Nafis
yang berkaitan dengan apa yang menimpa umat. Kata Ibn Nafis, anil wabah, yang berkaitan dengan wabah. Dia menyatakan al-wahamu nisfud da'a wa tama'ninatu nisfud da'a. Yang maksudnya persepsi ataupun tanggapan yang negatif merupakan sebahagian daripada penyakit. Ini kata Ibn Nafis. Wa tama'ninatu, dan ketenangan itu separuh daripada ubat. Ibn Nafis ni kata-kata dia dah lama sebut, nak beritahu pada kita antara punca penyakit, punca wabak ialah kerana jiwa yang tidak tenang. Dan dia menyambung lagi, wasiqatu billahi awwalu khutwatu lisyifa, dan yakin dengan Allah merupakan langkah yang pertama lisyifa, untuk sebagai penyembuh dan juga ubat. Lalu dia menyatakan ainal wathiquna billah, di manakah mereka yang yakin dengan Allah. Kita memahami bahawa penyakit ini datang daripada Allah dan ubatnya juga datang daripada Allah. Tetapi sebelum sakit disebut, sebelum ditimpa sakit, antara penyakit yang menimpa manusia ialah kerana persepsi yang negatif, tanggapan yang negatif, akhirnya menyebabkan seorang itu memang jatuh sakit. Ya. Kadang-kadang mula-mula dulu kita pun kan, mula-mula dulu kan, kalau batuk pun rasa pusing dah kan, kalau bersin pun kan, seorang bersin semua pakai berpaling kan. Tapi alhamdulillah sekarang faham dah sikit ni kan, cuma ada SOP dan sebagainya. Cuma nak nyatakan pada kita bahawa ubat yang antaranya kita katakan selain pada SOP yang dilaksanakan, antara disebut oleh Ibn Nafis, antara ubat, langkah pertama untuk mencari ubat ialah yakin dengan Allah. Bila tak yakin dengan Allah, itu yang menyebabkan jiwa manusia jadi tak tenteram. Bila jiwa tak tenteram, maka disitulah mula datangnya penyakit. Ya. Asal tak ada penyakit, tapi bila jiwa tak tenteram, emosi tak stabil, maka sekarang orang sebut apa? Depression ke apa? Depressionnya, anxiety-nya, macam-macam. Ya. Jadi itu sebahagian daripada terkesan daripada penyakit dan wabak yang menimpa manusia. Tuan-tuan rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah pada malam ni kita bicarakan tentang zikir orang yang selalu was-was. Ada kaitan dengan tadi, kurang yakin kan? Muncul was-was ni kerana tak yakin. Ya. Dan Allah menyatakan dalam firman-Nya dalam surah Fussilat ayat 36, wa imma yanzaghannaka minasy-syaitani nazghun fasta'iz billah innahu huwas samiul alim. Dan jika syaitan mengganggumu dengan satu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah, sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Di Imam Nawawi bila sebut dalam bab ni terus mendatangkan ayat ini sebagai zikir untuk menghilangkan daripada gangguan, antaranya gangguan syaitan, dan pastinya kita ni tak sunyi daripada gangguan itu. Ya. Dan antara gangguan yang paling kritikal tak lain dan tidak bukan bila tengah sembahyang, tengah solat. Ya. Wallahu a'lam lah. Mungkin saya seorang pun rasa macam tu, tuan-tuan tak pun. Ya. Ya. Dalam sembahyang semua ada. Ya, semua datang. Sebab itu teringat, tak silap saya, Imam Abu Hanifah bila ditanya bagaimana cara nak cari barang hilang,
Maka kata Imam Abu Hanifah, kamu semayang 2 rakaat. Lepas semayang, Abu Hanifah tanya, ingat dah kat mana? Ingat dah. Terima kasihlah Imam Abu Hanifah, berkat katanya. Imam Abu Hanifah kata bukan berkat. Imam Abu Hanifah kata setan yang mengingatkan kamu dalam solat. Petua nak cari barang hilang kan? Semayang dulu kan? Dan semayang dia mula recall balik kat mana letak, kat mana itu barang hilang. Kalau urusan kerja, nak buat tu, nak buat ni, semua ada dalam masa berapa minit. Kita ada masa sehari 24 jam. Semayang 10 minit lah katanya, kadang tak sampai 10 minit. Tapi dalam 10 minit itulah macam-macam boleh sampai. Ke China, ke Eropah, ke mana-mana saja. Take it free. Hebatnya kerana apa? Waktu itulah kemuncak untuk ingat pada Allah. Dan memang kerja setan, itulah kerja dia. Dia memang minta dengan Allah semenjak zaman Nabi Adam AS. Antara 2 permintaannya dia minta dengan Allah. Yang pertama, nak panjang umur. Tujuan panjang umur kan apa? Nak menyesatkan manusia. Maka itulah visinya, matlamatnya ialah untuk menyesatkan manusia. Maka yang di antara disebutkan tadi sangat gentingnya ialah ketika kita nak ingat pada Allah. Maka sebab itu dalam ayat dan surah Fussilat ini Allah mengajar pada kita, dan sekiranya syaitan itu mengganggu kamu, fasta'iz billah, maka mintalah lindung dengan Allah. Wallahu a'lam. Mungkin ayat ini Imam Nawawi susun untuk kita, untuk suruh kita hafal, supaya di antaranya bila tengah-tengah solat itu datang, dibacakan ayat ini, insya-Allah bertimpanganlah lari setan-setan tersebut. Dan kerja setan ni ialah untuk mewaswaskan orang. Ini kerja setan. Dan kita tahu ni yang tak berapa seronok sikit nak sebut, tapi kena sebut juga. Kita baca surah An-Nas kan, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang menyebabkan waswas dalam hati manusia. Ada 2 makhluk, minal jinnati wan nas, di kalangan jin dan manusia. Jin yang tak nampak, dan satu lagi yang nampak, namanya manusia. Kerjanya ialah mewaswaskan orang. Sebab itulah disebut ketika mana kalau seorang itu mengganggu orang sembahyang, ketika itu dia menjadi setan. Ketika itu bukan berubah jadi setan. Kenapa? Dia menjalankan tugas-tugas setan, mengganggu manusia. Na'udzubillahi min zalik. Adab yang diperintahkan dalam firman Allah Ta'ala adalah perkara yang terbaik. Di antaranya disebutkan tadi, mintalah perlindungan dengan Allah. Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti asyaitanu ahadukum fayaqulu man khalaqa kadza, man khalaqa kadza, hatta yaqulu man khalaqa rabbaka, fa idza balaghahu falyasta'iz billah wal yantahi. Maksud daripada hadis sahih, syaitan mendatangi salah seorang di antara kamu dan bertanya kepada kamu. Ni bagaimana Nabi ceritakan trik bagaimana syaitan cuba mewaswaskan manusia, hilang keyakinan manusia dengan pertanyaan, man khalaqa kadza, siapa yang ciptakan benda ni? Dia tanya, ni siapa cipta? Jawabnya, Allah. Ni siapa cipta? Allah. Siapa cipta langit? Allah. Siapa cipta bumi? Allah. Hatta yakul, sehinggalah dia datang berkata, man khalaqa rabbaka, siapa cipta Tuhan kamu? Ini cara setan. Ya. Mula tanya ni,
Akhirnya dia akan menyesatkan manusia. Siapa cipta pula Tuhan kamu? Dan kamu kata setiap sesuatu itu ada penciptanya. Dia balik kepada, kalau kita ngaji akidah, setiap benda ada penciptanya. Mula-mula okey lagi kan, belajar sifat 20 kan, wujud, nantinya ada. Apa bukti adanya Allah Ta'ala? Alam ini. Okey lagi kan. Siapa cipta langit? Allah. Siapa cipta bumi? Allah. Akhir sekali, bila mengaji tak guru dan tak berkitab, dia akan datang, siapa cipta Allah? Maka Nabi kata, bila saat itu, faiza balaghahu, bila sampai peringkat itu, falyasta'iz billah, maka hendaklah kamu minta perlindungan kepada Allah, walyantahi, dan hendaklah berhenti daripada berfikir lagi, kerana akal kita ni ada batas. Ada benda yang tak mampu kita nak fikir, ya? Termasuk yang tak mampu kita nak fikirlah tentang bagaimana Allah, ya? Begitu juga perkataan yang semua yang berkait dengan Allah, ya? Di antara juga aina Allah, Allah mana Allah, ya? Kalau orang tanya kita kan, Allah mana Allah, kita jawab apa? Semua ngaji sifat 20 kan, semua ngaji bab akidah. Allah kat mana? Orang tanya Allah, mana Allah? Nak jawab apa? Semayang menghadap kiblat, betul? Semayang menghadap kiblat kan? Habis kiblat tu Allah duduk situ ke? Ini perkataan yang mungkin digunakan oleh golongan orientalis dan juga orang yang etis, yang tak, di antaranya tak beriman dengan Allah. Kenapa orang Islam kata Allah, Tuhan itu tidak bertempat? La makana lahu, Allah tidak mengambil tempat, ya? Allah tak di atas, Allah tak di bawah, kiri kanan, tak. Tapi bila sembahyang kan tak kiblat. Kenapa? Berdoa kan, doa angkat tangan. Kenapa angkat tangan ke atas? Kan Allah tak mengambil tempat, bukan Allah di atas. Kenapa tangan bila tandas doa ke atas? Kenapa tak gini kan? Tak gini dak tangan ni, kenapa tak ke bawah? Semua soalan-soalan ni kita kena jawab, ya, dengan jawapan yang tuntas, yang betul. Di antaranya untuk menjawab golongan-golongan yang tidak berapa yakin dengan Allah, ya. Walaupun dalam hadis ada yang disebut dalam riwayat yang sahih dan sahih Bukhari, ada bila berdoa tangan macam ni kan, biasa berdoa tangan macam ni kan. Ada dalam bab menyatakan boleh, bahkan sunat kita berdoa tangan macam ni bila imam mendoakan idfa'anna 'anil bala, ya Allah lindungilah kami daripada bala. Maka bila kalau minta macam ni, minta perlindungan macam ni kan, imam dah sungguh dah Allahumma adfa'anni 'anil bala 'anil hammi wa ghammin, kita tanya amin tangan macam ni kan. Taklah kata salah, tapi lebih tepatnya bila minta tolak bala tangan macam ni. Ya, ini yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi balik pada soalan kita tadi, yang menyatakan bahawa setan ni kerja dia mewaswaskan manusia. Ini dalam bab berkait dengan ciptaan Allah, termasuk yang lain. Kita dalam sembahyang sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan engkau kami sembah dan akan engkau kami minta pertolongan. Itu semua kita baca dalam Fatihah. Tetapi ada saat yang diuji. Satu peringkat sebagai contoh, orang yang sakit. Orang yang sakit pergi jumpa doktor, habis doktor, bukan doktor biasa, doktor pakar, habis doktor pakar. Pergi jumpa perubatan Islam, semua dah pergi, semua dah tak jadi juga. Akhirnya ada orang beritahu ada seorang Tok Bomo hebat kan, nama dia Tok Cha.
kena ikut syarat-syarat dia baru menjadi. Saat itu antara nak sembuh penyakit dengan nak menggadaikan akidah, mana antara dua? Ya. Tak, maaf saya sebut kan, tempat lain lah. Ya. Ada orang yang memang mengaji, datang masjid, ya, bahkan bekas imam lagi, ya. Tapi satu peringkat bila isteri dia sakit, dah cerita macam tadi lah, jumpa doktor pakar habis dah, jumpa dah perubatan Islam habis. Akhirnya ada seorang orang beritahu Tok Bomo yang hebat, ya. Mula dengan Fatihah, okey, tapi yang ujung-ujung tak berapa bunyi, tak berapa jelas, kan? Jadi yang ni yang kita kata takut, kan? Asalnya setan ni dia akan sebut sampai satu peringkat yang kita sebut di awal tadi, thiqatum billah, yakin dengan Allah. Bila sampai satu peringkat dah habis dah ikhtiarnya, akhirnya yakin atas usaha manusia, usaha yang dibuat, tanpa yakin dengan Allah yang menyembuh, Allah yang kita minta pertolongan, Allah yang kita minta, kita sembah dan minta pertolongan. Ini memang kerja setan. Ya. Bukan kali pertama saya mendengar, berkali-kali juga mendengar kisah yang sama. Na'udzubillahi min zalik. Jadi menyelamatkan iman, akidah lebih utama daripada sembuh dari penyakit. Walaupun disebut orang kata memang hebat, tapi kena buat sekian-sekian. Cara mengikut cara demo, kan? Tuan-tuan mungkin wallahu a'lam dengar tak dengar, ada orang yang tadi Tok Cah, yang ni lain sikit, sanggup bersewang jumpa orang asal, kan? Orang bersewang di macam tawah tu, kan, dalam rumah sewang, buat sama. Kenapa? Nak sembuh penyakit. Nah, ini yang kita sebut, kalau tadi dinyatakan dalam hadis sebut tanya tentang Allah, yang kita kaitkan tadi yakin dengan kekuasaan Allah, ya. Dalam riwayat yang lain dalam kitab sahih disebutkan dengan lafaz la yazalun nasu yatasaaluna hatta yuqalu hadza khalaqallahu khalqa faman khalaqallah faman wajada min zalika syai'an falyaku amantu billah wa rasuli. Manusia selalu tertanya-tanya tentang berbagai hal sampai dikatakan bahawa Allah yang menciptakan makhluk. Maka siapa yang menciptakan Allah, siapa yang mendapati hal demikian, hendaklah dia mengucapkan amantu billah, dan amantu billah, aku beriman pada Allah, wa rasulih, dan para rasulnya. Maksudnya kalau siapa peringkat di antara syaitan suruh fikir tentang antaranya kejadian Allah, siapa cipta Allah, termasuk yang tadi sampai hilang keyakinan pada Allah, termasuk siapa yang memberi rezeki, maka waktu itu kata Nabi sebutlah amantu billah, aku beriman dengan Allah, wa rasulih, dan rasulnya. Kami wahyatkan dalam kitab Ibn Sunni daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wajada min hadzal waswasi falyaqulu amanna billahi wa rasulih thalathan fa inna dzalika yadhhabu anhu. Siapa yang mendapati rasa waswas, hendaklah mengucapkan amantu billahi wa rasulih, aku beriman dengan Allah dan Rasulnya. Kamu beriman pada Allah dan Rasulnya sebanyak 3 kali, kerana itu rasa was-was itu akan hilang. Ini kata Aisyah dan riwayat ini, bila ada rasa was-was maka sebut amantu billahi wa rasulih, aku beriman dengan Allah dan Rasulnya. Dan kalau tuan-tuan, walaupun tuan-tuan perempuan tak ada penyakit was-was ini, tapi orang lain ada, maka bantulah mereka, tolonglah mereka. Kesian, memang dia nak buat yang terbaik
tetapi akhirnya diselewengkan oleh syaitan dengan was-was itu, kerana nak rasakan nak buat yang terbaik, nak buat yang terbaik sangat, sampai diselewengkan oleh syaitan sehingga akan meninggalkan solat pada waktunya. Kan kita dah sebut dulu, sampai habis subuh belum selesai ambil sembahyang lagi, sampai habis waktu subuh angkat takbir tak selesai lagi. Kan Allah berapa kali tak selesai. Maka kena tolong. Tolong macam mana? Tegur. Kerana kalau kita biarkan dia begitu berterusan, dia akan menyebabkan akhirnya boleh menjadi penyakit yang lain, antara boleh menjadi penyakit gila kalau dibiarkan. Sebab kerana apa? Berjayanya setan meragukannya untuk buat yang terbaik. Bila basuh tangan, basuh-basuh, ni tak cuci lagi, air ni tak kena, ambil paip lain pula. Tuan-tuan mungkin pernah tengok. Maka tolong, kalau duduk dalam tandas lama-lama, tolong ketuk. Dah, sudahlah tu, katanya. Jangan biarkan. Ini habis lenjung dah habis ni. Habis lenjung habis. Kalau air kolah, separuh kolah tak habis lagi. Maka kena tolong mereka-mereka ini supaya jangan disesatkan oleh syaitan, kerana syaitan kata nak buat yang terbaik. Kalau tuan-tuan tanya, mungkin tuan-tuan pernah tanya, kenapa lama sangat? Dia kata nampak air tu tak suci. Buka baik tutup baik, buka baik tutup baik, buka tengok ini air tak jadi, tutup dulu, ambil lihat, astaghfirullah, mulut tak berhenti istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Alhamdulillah, itu ingat Allah. Tetapi syaitan berjaya. Lepas tu buka lagi, dah buka, tak jadi lagi, tutup lagi. Berapa kali agaknya nak jadi. Tapi yang herannya, yang ni kita takut, memang ditipu daya oleh syaitan. Bila sembahyang nak angkat takbir Allah, itu tak jadi. Tapi bila imam Allahu Akbar nak rokok, boleh elok-elok tadi Allahu Akbar, dia datang daripada awal, sepatut baca Fatihah daripada awal. Tapi imam rokok, boleh pula dia rokok sama imam. Maknanya apa? Sembahyang dia tak sah. Sembahyang dia tak sah. Kerana apa? Yang tadi yang banyak-banyak kali, kenapa? Setan. Tak jadi lagi. Tapi bila imam Allahu Akbar, elok boleh apa? Boleh tangkap tu Allah Akbar. Lepas tu Allah Akbar, sempat. Maknanya apa tu? Setan yang ganggu dia. Jadi Aisyah memberitahu, bila tengok macam tu sebut amantu billah, aku beriman dengan Allah wa rasulih, dan rasulnya. Kami riwayatkan dalam Sahih Muslim dari Uthman bin Abil Ashi radhiyallahu an, dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya syaitan telah menjadi penghalang antara aku dengan solatku dan bacaanku. Dia mencabut adukkannya. Ni seorang sahabat jumpa Rasulullah, wahai Rasulullah, syaitan ni ganggu aku sembahyang. Bila aku baca dalam sembahyang, dia campur adukkan bacaan. Nah tak tuan-tuan, baca Fatihah, baca semula lah. Ada ayat ni campur dengan ayat lain, itu biasa dah. Lalu Rasulullah SAW menjawab, zalika syaitanu yuqalu khinzab, fa iza ahsastahu fata'awwaz billahi minhu wadful ala syarak wadful syarak yasarika thalathan. Kata Rasulullah, bila sahabat mengadu, tergugat sembahyangnya, terganggu sembahyangnya dengan bacaannya yang menjadi penghalang kepada aku untuk khusyuk dalam solat. Lalu kata Rasulullah, zalika syaitan. Kata Rasulullah, itu syaitan. Kata Rasulullah, yuqalu lahu khinzab. Kata Rasulullah, itu syaitan. Nama dia Rasulullah beritahu lagi. Nama syaitan tu yang khusus, spesialis dalam bab ganggu sembahyang, namanya khunzab. Ada menyebut khinzab, ada dua baris, khinzab pun boleh, khunzab pun boleh. Rupanya ada nama khusus
Sebenarnya dalam hadis Nabi banyak menyebut tentang nama setan ni, ya. Antaranya mudah kita ingat doa masuk tandas tu, minal kubusi wal khaba'is, minta lindung daripada setan betina, setan jantan dan setan betina. Tu nama juga, nama setan juga, ya. Jadi especially dalam bab ganggu sembahyang namanya khunzab ataupun khinzab. Fa iza asastahu, dan apabila kamu merasainya diganggu ketika solat, fata'awwaz billah minhu, maka mintalah perlindungan Allah dengan Allah daripada gangguannya. Watful ala yasarika thalathan, kemudian kata Nabi, kamu ludahkan sebelah kiri kamu 3 kali. Nah, baling sebelah kiri, ludah 3 kali, kata Rasulullah. Ada berani nak buat, ya? Buat dalam masjid, jenuh siap lepas ni, siap yang cari siapa pula ludah dalam masjid, ya. Itu isyarat, secara isyarat, ya. Manakan bahawa di antaranya ludah, yang ludah tu ludah setan, kepada setan tersebut khunzam ni jangan ganggu masa sembahyang. Ini yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia antara dua, sama ada atas lantai kena orang sebelah, kan? Kalau buat betul-betul jenuh pula bergaduh lepas sembahyang, ataupun tengah sembahyang pun bergaduh, kan? Apa sembahyang main ludah-ludah pula, kan? Ya. Jadi kita nak beramal dengan hadis pun kena faham lah, ya, dalam konteks yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, dan aku melakukannya dan Allah menghilangkan gangguan tersebut daripadaku. Ini kata sahabat, alhamdulillah bila aku buat macam tu, setan tak ganggu aku ketika sembahyang. Sebelah kiri je, sebelah kiri, ya, sebelah kiri, atau ambil isyaratnya sikit ni, kan? Ya. Tapi orang sebelah kena faham jugalah, kan? Ni musim-musim ni pula, kan? Musim Covid, tapi pakai mask tak apalah, terhalang sikit lah, kan? Ini apa nak main embuh-embuh belah kiri ni, kan? Tak sampai jarak 1 meter tak apalah, kan? Ya, baca yang tadi, fasta'iz billah ataupun amantu billahi wa rasulih, ya, aku beriman dengan Allah dan Rasulnya. Dan inilah yang juga disebut oleh Ibnu Athir dalam kitabnya Nihayatul Gharib, ya, yang boleh dibaca dengan nama setan tadi dengan fathah ataupun kasrah, ya, dan khinzab ataupun khunzab, bahkan ada yang membacanya dengan khunzab. 3 baris boleh baca, tak apalah nama setan 3 baris pun tak ada masalah, ya, khinzab, khunzab ataupun khanzab, ya. Kami riwayatkan dalam Sunan Abi Daud dengan sanad yang baik daripada Abu Zumail. Dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, aku bertanya, dia berkata, aku bertanya pada Ibnu Abbas, apa yang ada dalam hati aku ini? Dia balik bertanya, apa yang engkau rasakan? Sahabat tanya Ibnu Abbas, ya, apa yang aku rasa dalam hati aku ni? Sahabat tanya apa yang ada dalam hati. Jawab Ibnu Abbas balik, apa yang kau rasa? Ya, kau rasa apa? Lalu kata Abu Zumail, demi Allah aku tidak akan memberitahunya. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, apakah ada suatu keraguan? Ada was-was ke? Ya. Dia ketawa, kemudian dia berkata, tidak ada orang yang selamat daripadanya sampai Allah menurunkan ayat, ya, dalam firman Allah Ta'ala, yang firman Allah Ta'ala itu dia dalam surah Yunus ayat 94 yang bunyi, fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una alkitaba min qablik laqad ja'aka alhaqqu min rabbika fala takunna minal mumtarin. Yang maksudnya, maka jika kamu wahai Muhammad berada dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu,
maka tanyalah kepada orang-orang yang baca kitab dalam sebelum kamu, sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk di kalangan orang yang ragu-ragu. Ya, ayat ini memberitahu bahawa datangnya keraguan itu bila timbulnya tidak yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kamu rasa ragu dalam hatimu, maka bacalah, ya, itu ayat dalam suratul Hadid ayat yang ketiga, ya, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin, ya, wa huwa ala kulli itu boleh tuan-tuan rujuk balik dan awalnya surah Al-Hadid ayat yang ketiga, ya, wal awwalu wal akhir wal zahir wal batin. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dan dialah yang batin, dan di belakangnya dialah yang maha mengetahui segala sesuatu. Itu maksud daripada ayat yang disuruh kita amalkan, ya, surah Hadid itu. Kami riwayatkan dalam sanad kami yang sahih dan risalah Ustaz Abdul Qasim Al-Qusairi rahimahullah dari Ahmad bin Atha Zawrabari Sa'id Al-Jalil radhiyallahu an berkata, sebelumnya aku pernah memiliki masalah dalam bersuci. Dadaku terasa sempit pada satu malam kerana terlalu banyak menggunakan air dan hatiku pun tidak tenang. Ini cerita yang kita sebut tadi, kan? Dia mengadu masalah, dia rasa dada rasa sempit, rasa susah hati. Sebab apa? Dia antaranya terganggu ketika menggunakan air kerana terlalu banyak menggunakan air. Nak bersuci banyak guna air. Masalahnya apa? Waswas tadi dah, ya. Aku katakan kepadanya, dan aku berdoa, wahai Tuhanku, aku mohon pengampunanmu, aku mohon keampunanmu. Kemudian aku mendengar suara berbisik, keampunan terletak pada ilmu, maka keraguan itu hilang daripadamu. Yang jadi ragu-ragu ialah kerana tanpa ilmu. Bila ada ilmu, maka hilanglah keraguannya. Maksudnya apa? Selain dari tadi kita minta berdoa pada Allah, antara nak hilangkan keraguan ini termasuk dengan menuntut ilmu. Kenapa? Dengan ilmu kita yakin dengan apa yang kita amal, khususnya dalam soal ibadah, kan? Mungkin selama ini kita beramal alhamdulillah, tapi kita beramal itu dengan bukan kita berilmu dengan ilmu, tetapi kita ikut orang buat. Lain ikut dengan kita belajar. Bahkan kalau ikut dalam berkaitan dengan bab ibadat, di antaranya akidah termasuk ibadat, tidak sah akidah dan tidak sah ibadat kalaulah kita hanya sebagai orang yang taklid buta, itu ikut semata-mata tanpa ilmu. Maksudnya kena menuntut ilmu. Kita sikit lagi nak habiskan buku surat ni. Sebagian ulama menyatakan disunatkan mengucapkan la ilaha illallah bagi orang yang diuji dengan rasa was-was pada saat berwuduk, ketika solat dan lain-lainnya. Ketika berwuduk dan ketika solat, cara nak hilang was-was disebut dengan menyebut la ilaha illallah. La ilaha illallah. Apabila syaitan mendengar zikir, dia akan lari jauh, sedangkan kalimat tauhid la ilaha illallah adalah puncak zikir. Ulama sufi selalu memilih zikir ini dalam kesendiriannya, itu ketika suluk, dan menganjurkan untuk sentiasa dibaca dalam zikir. Mereka berkata, ubat yang paling bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit was-was adalah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memperbanyakkannya. Ya, tengah-tengah sembahyang terganggu, teringat, kan, macam cerita tadilah awal-awal tadi, kan, bila ingat la ilaha illallah, ya, dengan ucapan tu, kan, tapi jangan kuat pula lah, kan, tengah sembahyang kuat-kuat apa pula, kan, la ilaha illallah, kan, bukan terkejut makmum, imam yang terkejut,
kan? Tengah-tengah baca surah lupa terus, dah takut ingatkan imam kan, ada orang tegur baca azan la ilaha illallah, terberhenti imam, ya. Akhirnya Sayyid Al-Jalil Ahmad bin Abi Hawazi berkata, aku mengadukan perasaan waswas pada Abu Sulaiman Ad-Darani. Dia pun berkata, jika engkau berharap penyakit tersebut hilang daripadamu, maka pada waktu bila pula engkau merasainya, bergembiralah. Pada waktu engkau bergembira, penyakit tersebut akan hilang, kerana tidak ada sesuatu yang paling dibenci oleh syaitan selain kegembiraan orang mukmin. Ini lain pula ceritanya, kan? Maksudnya ketika mana datang waswas itu, dia antara ada berita gembira bagi orang waswas. Tadi kita sebut gangguan syaitan, berita gembira sebab apa? Sebab bila diganggu syaitan, maknanya apa? Dinyatakan bahawa orang yang diganggu itu memiliki keimanan yang sempurna, sebab niat dalam hati dia memang dia nak buat yang terbaik kerana Allah. Maka kita tahu bila diganggu oleh syaitan ni kalau dia tengok pangkat, kan, dia nak hantar utus satu-satu. Syaitan ni dia tengok pangkat general ke, major general ke, dia tengok pangkat orang tu, kan. Kalau orang tu, kan, belum diganggu lagi pun dah terganggu, tak payahlah kata, kan. Tapi lagi orang lagi kuat nak dekat dengan Allah, maka lagi kuatlah syaitan mengganggu, ya. Maka kata Syekh Sulaiman Ad-Darani kata, bergembiralah, maksudnya bukan bergembira dengan waswas, tak, maksudnya jangan rasa sedih. Dan bila hilang sedih kerana apa, tahu bahawa Allah nak uji, maka dengan ujian itu dia rasa gembira, di antaranya untuk memantapkan keimanannya kepada Allah, ya. Dan demikianlah kita sebut beberapa perkara yang di antaranya yang diberi oleh para ulama bagaimana untuk menghilangkan waswas ketika beribadah, ketika untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itulah untuk malam ni. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah dan kurang itu mudah-mudahan Allah tunjukkan jalan kebaikan pada kita. Dan akhir sekali, rumusan daripada apa yang kita sebut tadi, selain yang kita dengar itu untuk kita amalkan untuk diri kita, dalam masa yang sama kita gunakan apa yang kita tahu itu untuk bantu orang lain, ya. Kerana itu pun salah satu daripada penyakit juga yang kita sebut ni. Kalau kita biarkan, kesian dia, ya, kesian dia, perlu juga bantuan, kan? Bantuan daripada orang lain untuk meyakinkan dirinya bahawa apa yang dia buat itu dah betul lah, bukan sesuatu yang salah. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.